Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Pada hari ini kita akan buat soalan penyata milikan tunggal, soalan SPM 2019 ya, penyata kewangan milikan tunggal. Okey, ini adalah catatan awal ya, iaitu Puan Zahra menjalankan perniagaan Zahra Enterprise ya. Ini adalah imbangan duga untuk Zahra Enterprise ya. Ini adalah sambungan imbangan duga. Yang ini pula adalah maklumat tambahan yang cikgu akan bincangkan secara terperinci selepas ini. Ini adalah sambungan maklumat tambahan. Yang ini adalah kehendak soalan. Kamu nampak tak? Sediakan akaun perdagangan dan untung rugi ya. Bagi tahun berakhir 30 September dengan penyata kedudukan kewangan. Nampak ya? Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita kena langkah pertama apabila kita nak buat penyata kewangan milikan tunggal ya. Langkah yang pertama kita perlukan sediakan tapak. Bila sediakan tapak, ada tempat yang perlu kita selang 5 baris. Okey, kita akan sediakan tapak terlebih dahulu ya. Okey, yang pertama kamu buat kolom, 3 kolom ya. Macam biasa 3 kolom. Kemudian kamu tulis nama perniagaan, akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 30 September. Biar tajuk lengkap ya. Okey, kita ada jualan, tolak pulangan jualan, dapat jualan bersih JPJ ya. Seterusnya tolak kos jualan, terdiri pada inventory awal, tambah belian, tolak pulangan belian, dapat belian bersih. Seterusnya kamu hendaklah perlu tinggal 5 baris ya. 1, 2, 3, 4, 5 untuk kita letakkan belanja-belanja yang berkaitan dengan belian. Okey, seterusnya tolak inventory akhir dan kamu akan dapat apa? Ini tolak inventory akhir ya. Kamu akan dapat kos jualan. Bila dapat kos jualan, kamu dapat untung kasar ya. Tulis dulu format sebelah sini. Yang ni biarkan kosong dulu. Angka-angka kolom ni biarkan kosong. Okey, untung kasar. Tambah hasil. Ya, bila tambah hasil, tinggalkan 5 baris juga. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tolak belanja. Ya. Tolak belanja kamu tinggallah sampai habis muka surat. Ya. Dan di bawah sekali barulah ada untung bersih. Okey, seterusnya kita buat penyata kedudukan kewangan Zahra Enterprise. Penyata kedudukan kewangan, tulis tajuk dengan lengkap ya. Yang atas sekali adalah aset bukan semasa ya. Kolom ini kos, susun nilai terkumpul dan juga nilai buku. Tinggal 5 baris, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita ada aset semasa, dan aset semasa selalunya akan ada inventory akhir ya. Kemudian akan ada akaun belum terima, tolak peruntukan hutang, ragu. Selepas itu barulah kamu tinggal 5 baris ya. Okey. Seterusnya tolak kat sini ya, liability semasa, dan selalunya soalan akan ada akaun belum bayar ya. Kemudian barulah kamu selang 5 baris juga. Akhirnya aset semasa, tolak liability semasa, kamu akan dapat modal kerja, kemudian aset bersih. Okey, selepas aset bersih barulah kita ada equity pemilik yang terdiri daripada modal ya, ni terdiri daripada modal tambah untung bersih, tinggal 1 baris. Tolak ambilan, tinggal 1 baris. Dan akhir sekali kita akan ada liability bukan semasa dan selalunya adalah pinjaman. Jadi kamu buat dulu tapak ya, siapkan tapak dulu, nanti kita akan teruskan lagi ya. Apabila dah siap tapak ya, langkah pertama ya, kemudian kita pergi pula langkah yang kedua, lengkapkan item dalam maklumat tambahan ke dalam tapak ataupun format penyata kewangan yang telah kita buat tadi. Okey, kita lihat yang pertama ya, maklumat tambahan yang pertama, inventory pada 30 September 2019
2019 ini adalah inventory akhir barang niaga. Okey, bila kita inventory akhir barang niaga, dia masuk kat mana? Dia masuk kat aset semasa, dan satu lagi kita akan masuk dalam kos jualan. Okey, kita lihat dulu, kita masuk dalam aset semasa. Nampak dah ni ada aset semasa, ada inventory akhir, dan kamu masukkan nilai dia 18,150. Dan satu lagi dia masuk dalam akaun perdagangan. Cikgu dapat ada akaun perdagangan, masuk akaun perdagangan. Nampak tak, kita dah buat format dah. Tolak inventory akhir dekat sini, kolom tengah 18,150, ya. Okey, kita pergi teruskan lagi dengan alat tulis pula. Alat tulis 2490. Ini bermaksud alat tulis tidak habis diguna, ya. Okey, cetakan dana alat tulis ini adalah belanja. Kita masuk dalam akaun untung rugi. Kita belanja, kita telah bayar 13,470, tetapi ada alat tulis yang tak habis diguna. Okey, belanja kita adalah cetakan dan alat tulis 13,470 tolak 2490, tolak inventory alat tulis, ya. Kita kena tolak inventory alat tulis, dan kamu akan dapat 10,980, maksudnya inventory alat tulis, ya. Tolak. Okey, apabila inventory alat tulis ni maksud apa? Aset semasa, ya. Inventory alat tulis adalah aset semasa. Kita ada kolom yang telah kita biarkan kosong. Yang pertama tadi kita tulis inventory alat tulis sebanyak 2490, ya. Okey, kita teruskan lagi dengan maklumat tambahan yang belum diambil kira, iaitu faedah atas pinjaman bank telah dibayar sehingga 31 Ogos. Apa maksud dia? Okey, 31 Ogos. 31 Ogos kita, tempoh perakaunan kita berakhir pada 30 September, ya. Ini maksud apa? Maksud dia belum bayar selama sebulan, sebab faedah telah dibayar sehingga 31 Ogos. Ya, bayar sampai 31 Ogos saja. So, belum bayar selama sebulan. Jadi, macam mana kita nak kira? 42,000 ini adalah pinjaman kita darab dengan kadar 6%. Macam mana cikgu dapat kadar 6% ni? Macam mana cikgu dapat kadar dia 6%? Ini adalah kadar faedah atas pinjaman ni lah, 6%. Ini adalah kadar faedah atas pinjaman 6%. Darab dengan 1/12, kita dapat 210. 210 ini adalah belum bayar. Nah, okey. Faedah atas pinjaman ni kita masuk kat mana? Dalam belanja akaun belanja, dalam akaun untung rugi. Okey, kita buat akaun untung rugi. Kita dah ada belanja. Format kita dah ada belanja. Iaitu yang pertama, kamu kena masuk faedah atas pinjaman. Okey, kita dah bayar sebanyak 2310, ya. Dah bayar 2310, kamu tulis 2310, dan belum bayar sebanyak 100. Ini belum bayar sebanyak 100, ya. So, kamu tambah 210, kamu akan dapat 2520. Okey. Nah, bila dia kata belum bayar, nampak tak sini dia kata belum bayar, ya. Nampak tak ni belum bayar? Bila dia kata belum bayar, ini bermaksud apa? Liability semasa, ya. Liability semasa, maka liability semasa berada dalam penyata kedudukan kewangan. Nampak tak? Tolak liability semasa, akaun belum bayar. So, kita tulis faedah belum bayar, iaitu sebanyak 210, ya. Seterusnya, kamu nampak tak kat sini dia kata pinjaman. Nah, nampak tak ini pinjaman? Tadi faedah atas pinjaman, ini adalah pinjaman. Matang 2019. Matang 2019. Okey. Tempoh perakaunan kita berakhir pada 30 September. Nah, tempoh perakaunan kita berakhir 30 September. Bermaksud matang 2019 bermaksud perniagaan akan menjelaskan pinjaman bank ini dalam tahun 2019, ya. Dan tahun 2019 mungkin pada bulan Disember, mungkin pada bulan
September, Oktober, mungkin dalam bulan Oktober, November, Disember. Paling lama pun dalam tempoh 3 bulan. 3 bulan. Bila dia bagi tempoh 3 bulan paling lama, bermaksud pinjaman bank ini adalah liability semasa, masuk dalam PKK. Okey, kita dah ada liability semasa dekat sini, iaitu kita pinjaman dan masukkan nilai dia sebanyak 42,000. 42,000 Okey, boleh nah. Kita teruskan lagi. Okey, yang ini pula maklumat tambahan yang belum diambil kira. Insurans yang dibayar adalah termasuk insurans atas bangunan untuk 12 bulan sehingga 31 Disember sebanyak 600. 31 Disember. Kamu nampak tak ni? 31 Disember. Okey, sampai 30 September. Sampai 30 September. 31 Disember. Okey, 30 September 2019 sampai 31 Disember. Bermaksud apa dia? Prabayar sebanyak 3 bulan. September tak kira, Oktober, November, Disember, maksud prabayar 3 bulan terlebih bayar. Okey, kalau terlebih bayar macam mana kita nak kira? 660 kali 3 bahagi dengan 12, sebab dia kata untuk tempoh 12 bulan, untuk tempoh 12 bulan. Untuk tempoh 12 bulan, maka kamu kena bahagi dengan 12. Maka ini adalah aset semasa, masuk dalam PKK. Okey. Insurans di sini pula adalah belanja. Insurans adalah belanja. Okey, kita nampak tak di sini? Kita tulis insurans, angka imbangan duga ini kita kena tulis 1930. Nampak tak? Cikgu tulis dah 1930. Tolak prabayar 165. Kena tolak prabayar 165. Kamu akan dapat 1765. 1765 Okey, seterusnya. Kamu masuk dalam penyata kedudukan kewangan, iaitu insurans prabayar adalah aset semasa. Kamu tulis pada tapak yang telah kita buat tadi, iaitu insurans prabayar sebanyak 165. Baiklah, kita teruskan dengan maklumat tambahan yang seterusnya. Jualan termasuk 3480 diterima untuk kerja-kerja yang dilakukan pada bulan Oktober. Okey, kamu nampak tak jualan? Diterima untuk bulan Oktober. Bulan Oktober. Seterusnya, kamu nampak tak tang sini? 30 September. Okey. Bermaksud perniagaan telah terima awal. Jualan ni kita terima awal. Sepatutnya terima pada bulan Oktober. Tapi kita terima awal. Sebab tempoh perekaman kita berakhir pada 30 September. Ini bermaksud belum terperoleh. Hasil belum terperoleh. Okey, jadi macam mana kita nak catat? Kita catat dalam akaun perdagangan. Kita ada jualan. Dalam imbangan duga kita 198,500. Yang ini Okey. Tolak 3480. Kena tolaklah 3480 sebab ini adalah belum terperoleh. Kita nak yang hasil yang betul-betul yang sepatutnya kita terima pada bulan sepanjang tempoh sehingga 30 September. Okey, dapat 195,020. Okey, belum terperoleh ni maksud dia apa dia? Belum terperoleh ini adalah liability semasa, masuk dalam penyata kedudukan kewangan, liability semasa. Maka kamu boleh tulis kat sini jualan belum terperoleh sebanyak 3480. Baiklah, kita teruskan kepada maklumat tambahan yang seterusnya. Susut nilai dikenakan ke atas hartanah, loji dan mesin menggunakan kaedah penilaian semula. Kaedah penilaian semula pada 30 September. Okey, susut nilai. Kita akan masuk dalam akaun untuk rugi sebagai belanja. Okey. Maka dekat sini kamu tulis
Susut nilai hartanah, loji dan mesin. Okey. Bagaimanakah kaedah penilaian semula? Iaitu harta dan loji yang dinilai pada 1 Oktober iaitu 238650 tolak loji dan misi yang dinilai pada akhir tempoh 230 ya. Maka ini adalah penilaian semula. Kamu akan dapat 8350 ya. Kaedah penilaian semula awal tolak akhir. Kamu akan dapat susut nilai. Okey, seterusnya hartanah, loji dan misi ini kita masuk dalam aset bukan semasa PKK ya. Aset bukan semasa PKK, kamu tulis hartanah, loji dan mesin. Okey, kos ada tak? Dia tak ada, harga kos tak ada. Sebab ini dinilai pada 1 Oktober. Tak ada pada harga kos. Okey. Tak ada Tak ada. Susut nilai terkumpul ada tak? Okey, untuk makluman kamu, susut nilai terkumpul tidak wujud untuk kaedah penilaian semula. Cikgu ulang sekali lagi. Untuk kaedah penilaian semula tidak ada susut nilai terkumpul. Kita cuma ada nilai buku akhir ataupun nilai akhir sebanyak 230 sahaja. Ya. Boleh nah? Cikgu ulang sekali lagi. Kaedah penilaian semula tidak ada susut nilai terkumpul. Ya. Kita teruskan lagi dengan maklumat tambahan yang seterusnya. Pada 1 Disember menerima tunai daripada seorang penghutang yang hutangnya telah menjadi lapuk pada 30 September 2018. Okey. Pada 1 Disember nah. Maksud dia apa dia? Tempoh perakaunan kita 1 Oktober 2018 sampai 30 September 2019. Bermaksud yang ini dalam tempoh perakaunan yang terkini yang sekarang. Dia kata yang telah menjadi lapuk pada 30 September 2018 ini bermaksud hutang lapuk ya. Hutang lapuk pada tahun lepas ya menjadi hutang lapuk pada tempoh perakaunan yang lepas. Cikgu ulang sekali lagi, menjadi hutang lapuk pada tempoh perakaunan yang lepas. Maka bermaksud bila kita terima pada 1 Disember bermaksud penghutang itu telah menjadi hutang lapuk terpulih ya. Menerima daripada penghutang merupakan hutang lapuk terpulih ya. Okey, lapuk tahun sudah. Tahun ni kita terima balik hutang, orang bayar balik, maka dia merupakan hutang lapuk terpulih dan dia merupakan hasil. Kamu nampak tak hasil kat sini? Ya, hasil hutang lapuk terpulih iaitu sebanyak 1650. Okey. Seterusnya masuk kat mana? Kamu nampak tak menerima tunai ya? Nampak menerima tunai. Maksud dia tunai kita akan bertambah. Tunai kita dalam PKK aset semasa. Kamu tulis saja kat sini tunai. Tunai kita dalam imbangan duga 250. Ya, 250 ni nampak tak? Tambah 1650 dan kamu akan dapat 1900 ya. Kita teruskan pula dengan peruntukan hutang ragu dikekalkan 2% atas akaun belum terima. Akaun peratus, akaun belum terima ya. Akaun belum terima kita 34,200. Okey. Jadi 2% ya, 2% kali 34,200 kamu akan dapat 684. Ini kita kenali sebagai baru ya, iaitu kita kenali sebagai baru. Okey, seterusnya dalam imbangan duga lama ni, nampak tak 504 ni ya. 504 ni kita kata lama. Lama sebab lama kira. Ini baru kira. Okey, baru tolak lama kamu akan dapat 180. 180 ini positif, maka positif adalah belanja. Bila kamu baru tolak lama dapat positif, maka dia adalah belanja. Okey. Belanja dekat sini, kita sambung belanja dekat sini ya. Iaitu hutang ragu 684 yang kita kira tolak imbangan duga yang lama, kamu akan dapat 180. Okey. Satu lagi peruntukan hutang ragu kita nak masuk kat mana? Dalam penyata kedudukan kewangan aset semasa. Nampak tak kita ada akaun belum terima 34,200 tolak peruntukan hutang ragu 684 ya. Kita ambil nilai baru ni dalam imbangan duga nilai baru dan kamu akan dapat 33,516. Okey.
Kita teruskan lagi dengan maklumat tambahan yang diberi dalam bentuk memo. Ya. Perkara, sepanjang tahun kewangan saya telah menggunakan wang peribadi saya untuk perkara berikut: tambang teksi dan sewa. Okey, kamu nampak tak tambang teksi ni? Okey, nampak tak tambang teksi sana. Okey, tambang teksi, kamu nampak ada tambang teksi pengangkutan, ya. Tambang teksi adalah pengangkutan. Maka ianya adalah belanja. Tambang teksi adalah pengangkutan dan ianya adalah belanja. Okey, nampak tak pengangkutan? 28 betul lah, 2890 tambah pengangkutan 6420, kamu akan dapat 9310. Cikgu kata tambang teksi ini adalah pengangkutan, ya. Okey, seterusnya sewa, ya. Sewa lah. Sewa imbangan duga tak ada angka sewa, maka kita tulis kat sini sewa kita akan bertambah, just tulis sewa sebanyak 15,000 sahaja. Okey nah. Seterusnya, kamu nampak tak dia kata menggunakan wang peribadi ni. Menggunakan wang peribadi ini maksud dia modal tambahan. Wang peribadi adalah modal tambahan. Okey. Kita teruskan modal tambahan, kita masuk kat mana? PKK bahagian equity pemilik. Kita ada modal kan kat sini. Okey, ini adalah modal awal. Modal awal kita 155536. Kemudian kita kena tambah modal tambahan. Tambah modal tambahan, buat kat kecil sikit nah. Okey, modal tambahan daripada mana? 2890 yang ini tambah dengan 15,000, dapat 17,890. Okey, boleh faham nah? Okey. Kaedah mengikut modal tambahan dalam ekuiti pemilik. Ada dua kaedah sebenarnya, tahu tak? Kaedah yang pertama, modal awal tambah modal tambahan, tambah untung bersih, tolak ambilan. Seperti mana yang cikgu buat tadi, modal tambah modal tambahan, modal tambah modal tambahan, tambah untung bersih, tolak ambilan, dan kita ada liability bukan semasa ini. Okey, kaedah dua, modal tambah untung bersih, tolak ambilan. Okey, di sini modal kamu tak boleh tulis modal awal, Kat sini kamu tak boleh tulis modal awal sebab di sini dia adalah modal awal dan modal tambahan, So, ekuiti pemilik kamu hanya tulis modal 155536 tambah 2890 tambah 15,000. Kamu akan dapat 173,429. Kamu jangan tulis modal awal. Perkataan awal tak boleh tulis kalau kamu guna kaedah dua nah. Sebab kita ada modal tambahan. Okey, cikgu rasa setakat ini saja. Baiklah, ini adalah akaun perdagangan dan untung rugi di mana semua maklumat-maklumat tambahan telah dimasukkan dalam format ataupun tapak yang telah kita buat awal tadi, langkah pertama tadi, Dan yang ini pula adalah penyata kedudukan kewangan. Semua ruang-ruang kosong telah diisi, Okey, selepas ini kita akan masukkan bagaimana cikgu akan tunjukkan bagaimana kita nak masukkan item-item ataupun butir-butir dalam imbangan duga di dalam akaun perdagangan dan penyata kedudukan kewangan. Okey, Assalamualaikum dan jumpa lagi.